Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama untuk insya-Allah kita menyambung perbincangan kita tadabbur surah As-Sajdah. Jadi sebelum kita mulakan, ya, ini ada sebahagian tuan-tuan yang berada dalam Zoom Maya ini dan juga yang menonton secara live di FB. Jadi boleh mendapatkan nota-nota yang telah saya sediakan dalam link Google Drive yang diberikan. Link Google Drive yang diberikan sama ada di ruang chat Zoom ataupun pada di live FB itu. Dan juga bagi mereka yang para pendengar yang mungkin nak menyumbang untuk kelas-kelas anjuran Akademi Tadabbur ini, boleh salurkan ke akaun nombor yang ditulis dalam ruang chat. Baik, insya-Allah. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita sambung pada perbincangan kita pada minggu yang lalu, iaitu berkaitan dengan sifat-sifat orang-orang yang beriman dan apakah yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Baik. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan pada minggu yang lalu, iaitu ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ayat yang ke-15 hingga ke-17, ini merupakan ayat-ayat yang core ataupun ayat utama dalam surah As-Sajdah. Kenapa? Di dalamnya ada ayat sajadah dan di dalamnya jugalah yang menjadi tema kepada surah As-Sajdah. Sebagaimana yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada minggu-minggu awal tentang tema surah As-Sajdah ini adalah membuktikan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana respons ataupun sikap orang-orang beriman yang sepatutnya tunduk dan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila mendengar ataupun diperingatkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. So ayat 15 hingga ayat 17 ni merupakan ayat yang penting dalam surah As-Sajdah kerana daripada sinilah tema surah As-Sajdah itu diperolehi. Baik. Jadi ayat 15 hingga ayat 17 ini adalah sifat-sifat orang-orang yang beriman di dunia dan apakah ganjaran buat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Jadi pada ayat ke-15 kita dah bincangkan, ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innama yu'minu biayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi kita sebutkan ayat 15 ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang orang-orang yang beriman itu yu'minu, yakni dalam bentuk fi'il mudhari' yang menunjukkan kepada sentiasa. Yakni mereka sentiasa memperbaharui iman mereka.
Yang kita sebutkan makna memperbaharui iman ini adalah memperbaharui iman yang disebut sebagai iman as-siddiqun, iman orang-orang yang benar. Yang ini iman di sinilah iman yang perlu diperbaharui, dan iman di sinilah yang disebutkan iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi iman yang mana akan meningkat dengan ketaatan, dan iman yang akan menurun apabila melakukan kemaksiatan. Jadi orang beriman itu sentiasa memperbaharui imannya. Dengan apa? Bi ayatina. Melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang dimaksudkan ayat itu adalah ayat Al-Quran, ataupun ayat itu yang dimaksudkan adalah bukti-bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allazina idza dzukkiru. Ya, ini apabila mereka diperingatkan, dan kita sebut zukiru ini dengan ada dan syeddah pada huruf kaf itu menunjukkan perkara itu berlaku berulang kali. Zukiru. Ya, ini diulang-ulang peringatan tersebut. Ini bermakna sikap orang beriman itu adalah sikap mereka yang sentiasa membuka hati mereka terhadap peringatan. Jadi saya sebutkan kita ibarat sebagai segelas cawan. Ya, ini apabila kalau kita terlangkupkan gelas tersebut, kita buka air banyak mana pun dia tidak akan masuk. Tapi bila kita buka cawan, kita letak pada kedudukannya, maka air itu akan masuk dan melimpah-limpah. Ini membawa barakah kepada orang yang meminumnya. Jadi nak sebutkan bahawa peringatan itu akan bermanfaat kepada mereka yang membuka hati. Dan peringatan itu berlaku sering kali ibarat air tadi. Bila kita buka cawan itu, kita nak minum. Yang ni sehari kita tak minum sekali sahaja. Kalau disebutkan, maknanya sehari mungkin kita perlukan 8 gelas. Maknanya ibarat itulah peringatan bagi diri kita. Yang ini kita perlukan pada setiap hari, dan peringatan itu kadang-kadang berlaku berulang kali. Kerana apa? Kerana antara sifat, ini kita sebut sebelum ini, sifat manusia itu, insan itu adalah antaranya adalah nasia. Sifat manusia ini pelupa. Jadi perlukan kepada peringatan supaya kita dapat mengecas semula iman. Baik. Kemudian kita sebutkan bagaimana respons orang-orang yang beriman ini terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mereka ada 3 cara ataupun 3 perkara yang dilakukan. Yang pertama adalah kharru sujjada, iaitu mereka tunduk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna apa sujud ini bukan sekadar semata-mata sujud ibadah ataupun perbuatan sujud. Ini bermakna kepatuhan. Apa sahaja arahan Allah Subhanahu wa taala dan apa sahaja perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini tidak ada belah bahagi. Dan kita sebut sujud ini menunjukkan kepada kehinaan kita di hadapan Allah. Sujud ini melambangkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka kita laksanakan. Kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim. Ya, ini bukan sekadar itu merasa kehinaan pada diri, tetapi meletakkan kemuliaan, meletakkan keagungan itu hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih dan juga tahmid. Ini kita sebut pembezaan antara tasbih dan tahmid itu adalah tasbih iaitu menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang kekurangan, dan tahmid pula adalah menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala kesempurnaan. Jadi gabungan di antara tasbih dan juga tahmid. Dan yang terakhir, wahum la yastakbirun, dan mereka juga tidak takabbur, tidak sombong dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebutkan bahawa ketiga-tiga cara respon ataupun sikap orang beriman ini, dia mewakili, yang pertama sujud mewakili ibadah anggota badan. Jadi sebabkan sujud
adalah rukun yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala memilih sujud. Kan? Kalau kita sebut qiyam kan, maknanya kita berdiri solat. Kan? Tapi qiyam ni kadang-kadang kita berdiri tak semestinya kita dalam keadaan solat. Kan? Jadi sujud ini satu lambang kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mengagungkan siapa yang disujud, yang kita sujud kepadanya. Sebab itu tidak boleh sujud kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sujud itu mewakili ibadah anggota badan. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Yang ini mewakili ibadah lisan. Ini lisan ibadah. Kita sebutkan zikir yang terbaik antaranya adalah subhanallah wa bihamdi subhanallah il azim. Yang ini menunjukkan lisan itu diwakili dengan zikir-zikir yang terbaik. Kita dah bincangkan juga tentang fadilat tasbih, fadilat tahmid dan sebagainya. Wahum la yastakbirun, dan juga ibadah hati. Iaitu dalam diri manusia itu, orang beriman itu tidak ada takabur, yang mana takabur itulah yang menghalang cahaya Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam hati manusia. Jadi kita sebutkan juga tentang bagaimana susunan sifat-sifat ini bermula daripada perkara yang zahir. Maknanya kita nak menilai daripada manusia ni, melihat orang beriman itu dari sudut zahirnya adalah dia orang yang bersujud. Makna kata dia melakukan ibadah-ibadah yang kita nampak pada zahirnya. Yang kedua, pada lisan. Pada lisan ini mungkin boleh jadi kita mendengar ataupun boleh jadi kita tak dengar. Kita tak tahu maknanya orang berzikir, orang bertasbih. Maknanya kalau selepas solat, kalau di surau, di masjid kita berzikir bersama-sama tasbih dan tahmid, maknanya itu orang tahu. Tapi sendirian yang dilakukan tak ada orang yang tahu. Dan tidak ada perkara yang diketahui oleh manusia langsungnya adalah ibadah hati. Dan ibadah hati inilah merupakan ibadah yang terpenting. Kerana apa kita sebutkan takabur, bagaimana takabur ini ataupun perkara yang berada dalam hati ini boleh menjadi penghalang kepada amalan-amalan walaupun yang dilakukan secara zahirnya. Dalam hadis Nabi SAW sebut tidak akan masuk syurga. Ini orang yang ada dalam dirinya walaupun sebesar biji sawi, sombong. Ini bermakna ibadah hati walaupun dikemudiankan, tapi tak semestinya dia menunjukkan kepada yang tak penting. Sebab dalam Al-Quran ini, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan sesuatu ataupun mengakhirkan sesuatu, yang ini dipanggil dalam uslub ulumul Quran taqdim wa ta'khir. Yang ini mendahulukan sesuatu dan mengakhirkan sesuatu. Jadi dalam bab taqdim dan ta'khir ini, dia tidak semestinya yang didahulukan itu yang paling penting ataupun yang dikemudiankan itu yang kurang penting, tak semestinya. Kerana dalam Al-Quran kadang-kadang dia ada bentuk kita panggil, kalau susunan kita panggil apa? Ascending dan juga descending kan. Yang ini susunan meningkat dan susunan menurun. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan yang penting, yang paling penting dahulu. Ini maknanya dia dalam bentuk susunan menurun. Yang paling penting, yang penting dan yang kurang penting. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menyusun dari sudut yang kurang penting, penting dan paling penting. Jadi dalam konteks ayat 15 ini, kita boleh katakan kesemuanya penting, tetapi yang terpenting itu adalah amalan hati. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut wahum la yastakbirun, dan mereka orang beriman itu tidak takabur. Jadi sebab itu amalan hati ini adalah satu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, perkara yang sangat penting untuk kita lihat dan juga kita cakna. Kerana boleh jadi kita melakukan sesuatu amalan secara zahir, ataupun kita kata syibih zahir. Yang ini seakan zahir. Yang ini seperti mana ibadah lisan yang kita sebutkan, maknanya boleh diketahui dan tidak boleh diketahui. Kadang-kadang perkara itu menyebabkan
kita melakukan dalam bentuk inginkan orang tahu, kan, maknanya dalam ada perasaan riak dan sebagainya. Tapi amalan hati ini adalah amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita pernah sebut sebelum ini, ada ulama menyebutkan perkara amalan hati ini malaikat tidak mengetahuinya. Ada yang menyebutkan malaikat mengetahui, tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa sahaja amalan yang dilakukan zahir dan juga dalaman. Dan yang penting adalah amalan hati tersebut. Kerana daripada hati itulah yang akan mempengaruhi amalan-amalan yang zahir. Baik. Jadi kita juga telah menyebutkan tentang serba sedikit berkaitan dengan sujud tilawah, hukum hakam yang berkait dengannya. Dan ini kita akan sambung pada ayat 16 dan 17 insya-Allah. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini selepas daripada ibadah tadi yang kita sebut mewakili anggota tubuh badan manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ibadah kemudiannya dari sudut yang lain. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mereka yang beriman itu, dia berkait dengan ayat 15. Innallazi innama yu'minu biayatina allazina. Jadi seolah mana allazina, yakni orang yang beriman itu juga tatajafa junubuhum. Ini mereka merenggangkan diri dari tempat tidur. Ini sedikit sangat tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan juga amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keredaannya, dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada mereka. Baik. So ayat ini secara umumnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang beriman juga mereka akan berusaha untuk bangun pada malam hari untuk berqiyam dan berdoa penuh takut dan harap serta sentiasa memberikan ataupun menunaikan infak. So kalau kita tengok sebelum ini, ibadah Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ibadah ataupun hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini respon terhadap ayat Allah Subhanahu, sikap terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan dua perbuatan ataupun dua hubungan, iaitu antara hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan dengan manusia. Jadi nak sebutkan orang yang beriman itu, dia akan menjaga kedua-duanya, yang kita sebut sebagai hablum minallah wa hablum minan nas. Iaitu hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang dijaga, yakni digambarkan melalui qiyam, dan hubungan dengan manusia digambarkan melalui infak, derma. Jadi ini dalam dua konteks yang berbeza. Kalau sebelum ni dari sudut anggota tubuh, lisan dan juga hati. Nabi ayat yang ke-16 secara umumnya adalah berkaitan dengan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga hubungan dengan manusia. Baik. Kalau kita tengok ayat ini, dia mempunyai asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Dia ada banyak riwayat-riwayat lah. Namun riwayat yang boleh kita katakan yang menghampiri ataupun yang paling tepat, iaitu Muaz bin Jabal. Ketika mana beliau bersama dengan Rasulullah SAW dalam satu permusafiran, lalu satu pagi beliau berdampingan dengan Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, beritahu aku tentang amal perbuatan yang akan memasukkan aku ke syurga dan menjauhkanku daripada neraka." Jadi ini satu, kalau kita tengok, satu kita katakan contoh daripada para sahabat. Ini ketika mana mereka bersama dengan Rasulullah SAW, mereka sentiasa bertanyakan sesuatu amalan, sesuatu perkara yang boleh menyebabkan mereka memperbaiki amalan mereka,
dan juga tanya sesuatu perkara yang nak beramal dengan lebih lanjut. Ini kadang-kadang seni dalam bertanyakan soalan. Yang ini bukan makna saya kata kita tak boleh tanyakan soalan. Tapi soalan yang ditanya itu mestilah berkait sama ada untuk meningkatkan kefahaman ataupun mungkin kita nak tambahkan amalan. Sebab sebelum daripada kita nak tambah amalan ataupun nak memperbaiki amalan, maka kita perlukan kepada kefahaman. Jadi sahabat ni ketika mana mereka bersama Rasulullah SAW, jadi mereka mengambil peluang tersebut. Jadi ini kita boleh mencontohi sikap sahabat. Yang ini mungkin ketika mana kita bertemu dengan orang soleh sebagai contoh, kan, dengan para ulama dan sebagainya. Jadi kita minta nak dinasihatkan. Dan kadang-kadang apabila diberi nasihat tu, kita tengok seolah-olah seakan-akan yang memberikan nasihat itu mengetahui apa perkara yang menjadi kemusykilan dalam diri kita. Ini secara tak langsungnya Allah Subhanahu Wa Taala menghantar seorang untuk menerangkan kepada kita tentang jalan bagi menyelesaikan permasalahan kita. Jadi Nabi SAW ini begitu apabila ditanyakan soalan kepada baginda, sebab itu kadang-kadang kita tengok Nabi SAW walaupun soalannya sama, tapi berbeza jawapannya. Kerana apa? Kerana Nabi melihat kepada background orang tu. Yang ini melalui apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada baginda. Yang ini maknanya Nabi tengok, mungkin Nabi tahu tentang background orang tu, apa keadaannya. Yang ini bila ditanyakan ayul amalil afdal, yang ini amalan apa yang paling afdal, ada yang Nabi SAW sebut qiyam, ada yang sebut jihad, ada yang sebut jaga mak ayah dan sebagainya. Kerana berkaitan dengan orang tersebut. Dia sebutkan Muaz bin Jabal ini, persoalan yang ditanya adalah tentang amal perbuatan. Ini maknanya tanya itu nak beramal. Bukan tanya sekadar berhenti pada kefahaman. Tanya nak menambahkan amalan dan tanya nak memperbaiki amalan. Baik. Lalu Nabi SAW pun berkata, kamu telah bertanyakan tentang sesuatu yang besar. Kerana tanya amalan yang boleh masuk ke dalam syurga dan jauh daripada neraka. Dan sesuatu itu mudah dan ringan bagi siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan dan meringankannya untuknya. Iaitu kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya, mendirikan solat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah. Baik, jadi kalau kita tengok Nabi SAW menyandarkan perbuatan ataupun kemampuan seseorang beribadah itu dengan Nabi kata sesuatu itu mudah dan ringan bagi sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan dan meringankannya untuknya. Ini bermakna kadang-kadang ada orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dia untuk bangun malam sebagai contoh. Ini kita cerita dalam bab bangun malam kan. Jadi dia melaksanakan amal ini qiyamul lail dan sebagainya. Ada orang yang mana mungkin suka nak bangun malam, tapi Allah mudahkan dia untuk berinfak. Ini dia ada kelebihan dari sudut harta. Jadi nak sebutkan ketika mana kita boleh melakukan sesuatu kebaikan. Jadi kita jangan melihat orang lain yang tak melakukan kebaikan yang sama sebagai lebih kurang daripada kita. Mana kata kalau kita mampu bangun qiyamul lail, ini kita tengok orang yang tak mampu bangun qiyamul lail, itulah. Yang ini nak tengok orang beriman ni, dia mampu untuk buat qiyamul lail. Kalau tak bangun qiyamul lail ni, tak payah sembanglah bab lain, contoh. Jadi kita memandang rendah kepada orang lain. Kerana sebagaimana yang pernah saya sebutkan, jalan kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sabil, jalan kebaikan itu ada pelbagai lorong. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dari sudut solat. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dari sudut puasa. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dari sudut infak dan sebagainya.
Jadi setiap daripada jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala lorongkan itu, maka kita berusaha dengan sehabis baik untuk melaksanakannya. Setiap orang dia tak sama. Namun kalau kita dapat untuk melakukan, berusaha untuk melakukan kesemuanya, itu yang paling baik. Cuma kita kena ingat, kemampuan untuk melakukan kebaikan itu bukanlah atas usaha kita semata-mata, tapi atas taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya pernah sebutkan tentang, bila kita sebutkan tentang hidayah. Hidayah itu ada 3. Hidayah yang pertama untuk melorongkan kepada kebaikan. Ini antara jalan yang baik dan jalan yang buruk. Hidayah yang kedua adalah untuk kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk melakukan ataupun duduk di atas lorong kebaikan. Yang ni yang kita sebut sebagai hidayah atau taufiq. Yang ini untuk bantu kita untuk melakukan kebaikan. Kalau tuan-tuan dan puan tak percaya ataupun nak meningkatkan keyakinan, cuba tengok pada malam ini. Malam ni adalah malam Jumaat. Ini maknanya antara malam yang baik untuk kita melakukan qiyamul lail, sebab malam yang terbaik. Jadi sebelum daripada kita tidur, jadi kita niat dah. Jadi kita niat kita nak bangun esok. Jadi niat kita itu dengan kita meletakkan pengharapan ataupun bantuan pada Allah, bukan pada kemampuan kita. Walaupun mungkin kita dah mungkin biasa bangun pagi mungkin sebelum subuh disebabkan mungkin kita nak pergi kerja dan sebagainya. Tapi kalau kita niatkan minta Allah bantu kita, insya-Allah Allah akan bantu. Tapi dia mesti melalui asbab-asbabnya. Yang ni tidur awal, ataupun kita pada siang hari kita tidak melakukan dosa dan maksiat, kita banyakkan beristighfar, tidak banyakkan muhasabah, insya-Allah Allah akan bantu. Jadi kita cuba buat. Sebutkan kemampuan untuk melakukan kebaikan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan di sini amalan-amalan itu adalah apa yang disebutkan dalam rukun-rukun Islam. Berpuasa Ramadan, kemudian beliau kembali bersabda, maukah kamu aku beritahukan tentang gerbang-gerbang kebaikan? Maka Nabi SAW, uslub Nabi SAW ketika mana menjawab persoalan, kadang-kadang Nabi tak hanya menjawab dengan jawapan tanya A, jawab A. Tapi kadang-kadang Nabi ditanyakan A, maka Nabi jawab A dan B. Ini Nabi sentiasa bagi lebih untuk merangsang, untuk memotivasikan para sahabat ini untuk melakukan kebaikan. Maka Nabi SAW sebutkan gerbang-gerbang kebaikan. Apa dia? As-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi infak. Yang mana infak ini dilakukan bila bukan ibarat kita mencurahkan air kepada api. Al-hasanat yuzhibun as-sayyi'at. Ini perkara-perkara kebaikan dan antaranya adalah sedekah. Yang mana akan menghapuskan segala keburukan kita. Dan salat seorang itu di tengah malam. Makna kata 3 amalan yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah puasa, sedekah dan juga solat. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat 16 dan ayat 17 surah As-Sajdah. Di hadis ni riwayat At-Tirmizi. Baik, ini dikatakan bahawa sebab ataupun asbabun nuzul turunnya ayat yang ke-16 dan 17. Baik. Tafsiran secara umum ayat ini. Iaitu setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ayat 15 dengan sifat-sifat orang beriman, maka pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat dan spesifikasi ataupun sikap mereka yang lain, iaitu bertahajud ataupun berqiyamul lail. Berdoa dengan tulus murni hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta berinfak di jalan kebaikan.
Tubuh mereka terangkat menjauh, tatajafa, dan meninggalkan tempat-tempat tidur dan istirahat. Bergegas bangkit dengan penuh semangat untuk melakukan qiyamul lail. Jiwa-jiwa mereka merasa tenang, tenteram dan damai dengan bermunajat kepada Allah. Hati mereka merasa nyaman, tenteram dan damai dengan beribadah. Mereka memanjatkan doa kepada Allah dengan doa yang tulus dan sesungguh-sungguhnya, seraya dilandasi keyakinan dan kemantapan akan diperkenankan dengan penuh rasa takut kepada hukuman serta dengan penuh pengharapan kepada rahmat dan pahala yang melimpah. Mereka juga menginfakkan sebahagian harta kekayaan mereka di jalan kebaikan, kebajikan dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan begitu, bererti mereka memadukan dan mengombinasikan antara menjalankan amal-amal ibadah individual dan juga amal-amal ibadah sosial. Jadi sebab itu, disebutkan di awal tadi bahawa ayat ini menyebutkan kesempurnaan ibadah itu. Jadi ibadah ini bukan semata-mata kita duduk atas di tikar semayang, yang ini kita bermunajat, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini individual, hubungan kita direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia ada juga part ataupun bahagian ibadah sosial kita dengan masyarakat, yang ini hubungan kita dengan masyarakat. Baik, itu tafsiran secara umum. Makna kata dalam ayat ini nak sebutkan lanjut daripada sifat orang beriman tentang qiyam, doa, penuh harap dan juga takut, dan mereka juga berinfak. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat ini, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Ini kalau kita tengok terjemahan tadi adalah mereka yang sedikit tidurnya, yang bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tatajafa ni maknanya dalam bentuk fi'lul mudhari'. Lalu saya sebutkan fi'lul mudhari' ni maknanya satu yang berlaku present tense ataupun present continuous tense. Yang berlaku sekarang, yang berlaku berterusan. Makna kata yang orang yang mana melakukan qiyamul lail ni dalam dengan cara berterusan. Kalau kita tengok ketika mana awal turun surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, perkataan muzammil itu dengan adanya syeddah pada zai dan juga mim tu merupakan satu, menunjukkan benda itu satu benda yang berat. Muzammil, asalnya mutazammil, tapi disebut muzammil ni dengan ada dua syeddah pada dua huruf yang berdekatan tu, kalau kita nak sebut pun menunjukkan kepada satu benda yang sukar. Tetapi ianya perlu. Sebab itu di awal dakwah Nabi SAW, ketika ayat surah Al-Muzammil ni adalah ayat-ayat yang awal turun daripada Nabi SAW. Kerana apa? Kerana nak sebutkan tentang keperluan untuk bangun malam dan mohon bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusan. Syekh Yasir Qadhi dia menyebutkan bahawa seseorang itu ketika mana dia nak melakukan satu perkara ataupun satu urusan, ataupun diberkehendakkan kepada satu perkara ataupun satu urusan dipermudahkan, dia tidak serius mahukan perkara itu, ataupun dia tidak serius untuk dipermudahkan urusan itu kalau dia tak bangun malam untuk dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata kalau dalam kehidupan kita ni, kita nak buat satu benda, yang ni kerja kita ke, ataupun dalam bab pendidikan anak-anak kita ke dan sebagainya, kalau kita tak bangun malam untuk kita berdoa untuk Allah mudahkan perkara itu, maknanya kita belum serius lagi nakkan perkara tersebut. Ini kata Syekh Yasir Qadhi. Makna kata kalau betul kita nakkan sesuatu perkara, tak kira lah hal berkaitan dengan keduniaan ataupun berkaitan dengan akhirat, mana kita harapkan keduniaan itu pun untuk kita membawa kepada akhirat, maka kita bangun malam itu menunjukkan kepada keseriusan kita nakkan kepada perkara tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut tatajafa junubuhum. Ini yang menariknya kalau kita tengok dalam Al-Quran, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang mereka yang mempunyai
ketinggian darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan tentang qiyam. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan solat, tetapi menyebutkan tentang qiyamul lail. Sebagaimana contoh sifat ibadur rahman. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Jadi kenapa sifat hamba itu Allah Subhanahu wa taala tak sebut mereka yang melakukan solat? Ini bermakna orang yang beriman ni dari sudut rukun Islam itu, solat, puasa dan sebagainya itu, dia dah komplit ataupun dah usaha sehabis baik untuk melaksanakan. Dan ditambahkan pula dengan amal-amalan sunat. Kerana dalam hadis Nabi SAW sebut amalan-amalan sunat inilah dalam hadis Qudsi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan hamba ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak menunjukkan kepada kehambaan itu adalah apabila mereka ini bangun malam. Dan ketika mana bangun malam ini, yang ini ibarat kalau kita menyukai sesuatu, kita mencintai sesuatu, maka kita cari jalan macam mana nak ekspreskan perasaan kita tu. Yang ini khusus kepada orang yang kita cintai. Jadi bangun malam ini adalah antara bentuk ataupun tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ingin mengadu kelemahan kita. Kita ingin meminta, memohon apa yang kita hajatkan. Jadi daripada waktu malam inilah waktu yang disebutkan juga dalam hadis bahawa seolah Allah Subhanahu wa taala turun daripada langit menunjukkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ternanti-nanti doa daripada kita untuk Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dan solat malam ini bila kita lakukan, kita akan merasai bahawa dia lebih kuat pada jiwa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Nabi SAW dalam surah Al-Muzammil, kenapa Allah kata kena qiyamul lail, qumil laila illa qalila? Kenapa? Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Bahawa kami akan menurunkan kepada kamu satu perkataan, satu perintah yang berat. Jadi kita nak rasa perintah-perintah ataupun suruhan Allah Subhanahu wa taala yang lain ringan bagi kita, maka kita buat yang sukar, yang berat, iaitu qiyamul lail. Kalau kita buat qiyamul lail, insya-Allah perkara-perkara yang lain akan lebih rasa mudah bagi kita. Baik. Jadi ini satu peringatan kepada diri saya sendiri lah. Kadang-kadang memang kita penat malam, kita balik lewat dan sebagainya. Tapi ingat macam saya sebutkan tadi, jangan kita meletakkan ataupun menisbahkan kemampuan tu pada kudrat kita. Kalau kita nak nisbah pada kudrat kita, kita bangun seharian kita berpenat kerja, yang ni kita akan fikir bahawa esok nak kena buat benda yang sama lagi. Yang ni ketidakmampuan, kita rasa tidak mampu. Yang ni kita perlukan waktu untuk rehat. Tapi kalau kita menisbahkan kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi kekuatan tu. Dan apa yang dilakukan pada waktu qiyam ini, tatajafa junubuhum anil madaji, ini dipanggil kinayah. Ini orang yang mana dia merenggangkan. Junub ni maknanya dia punya sisi badan dia tu. Ini berbaring, apabila berbaring kan, anil madaji, daripada tempat tidurnya. Seolah-olah macam tatajafa ni disebutkan oleh ulama, dia macam kita terkejut tau. Dia macam dia bangun. Yang ni kan kadang-kadang bila kita bunyi siren kan, siren pula, bunyi alarm kan. Bila bunyi alarm kita buka tengok, ada lambat ada masa lagi, tidur kejap. Lepas tu bunyi kali kedua, ada masa lagi. Bunyi kita tengok dah terlepas dah dengan subuh kan. Tapi tatajafa ni maknanya dia bangun dalam keadaan bila dengar bunyi alarm, tengok terus terbangun. Sebab apa? Sebab sebelum dia tidur lagi, dia dah niat untuk dia melakukan perkara tersebut. Macam kita lah, contoh kalau kita nak bangun pagi sebelum subuh, kita kata nak masak untuk
suami, untuk anak-anak, nak pergi kerja, nak pergi sekolah kan. Jadi bila kita tengok jam tu, kita dah niat daripada malam. Kita bangun tengok jam, contoh sebelum subuh pukul 5.30 katakanlah. Jadi bila kita tengok jam tu, terus kita bangun. Sebab apa? Sebab kita tahu lagi tak sempat kan, kalau kita tak bangun. Jadi begitulah makna tatajafa. Yang ini bukan sekadar dia bangun, tapi dia bangun merenggang ke dalam bentuk dia macam seolah macam segar begitu. Kenapa? Kerana benda itu memang telah diniatkan ataupun dah menjadi mindset kan pada dia. Yad'una rabbahum, yang mana mereka ini berdoa. Yad'u ni makna berdoa lah. Cuma berdoa kalau kita sebutkan makna solat, solat pun doa kan. Ini dari sudut bahasanya. Jadi ulama tafsirkan yad'una rabbahum ni maknanya mereka berdoa dan melakukan solat. Jadi kalau kita lah katakan sekarang ini, maknanya kalau waktu subuh sekarang ni pukul 5.50 5.51 lebih kurang. Jadi kalau kita bangun, dapat bangun 5.30 pun itu pun dah baik lah. Ini solat paling kurang kita solat 2 rakaat tahajud dan satu rakaat witir. Itu paling kurang. Jadi itu pun insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita dan termasuk pada kalangan orang yang soleh. Dan juga yad'una rabbahum ini juga dengan maksud berdoa. Ini pada waktu ni waktu yang paling mudah untuk kita bermuhasabah. Ini kita mengaku kelemahan kita dan kita memohon atas permintaan kita. Yad'una rabbahum. Dan antara doa yang paling penting untuk kita berdoa adalah iaitulah istighfar. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut wabil ashar hum yastaghfirun. Hanya pada waktu sahur. Kan kita waktu sahur maknanya sebelum subuh, dekat dengan azan subuh kan. Lebih kurang kalau jam kita 5.30 ke 5.50 gitu. Jadi maknanya istighfar itu antara doa yang perlu kita minta. Selain daripada perkara-perkara dunia ni, tapi istighfar itu benda yang paling penting. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut itu antara sifat ataupun ciri orang yang bertakwa. Kalau kita rasa macam tak larat, penat sangat, paling kurang kalau terjaga tu istighfar lah. Jadi mudah-mudahan dengan istighfar itu Allah bukakan lagi jalan ataupun memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan amal yang soleh yang lain. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW ada banyak fadilat qiyamul lail. Ini antaranya yang dikongsikan. Ini yang rujuk pada tafsir Al-Munir. Ini Syekh Wabah Zuhaili membawakan beberapa fadilat. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam hadis, Tuhan merasa kagum kepada 2 kategori manusia. Pertama, seseorang yang bangun meninggalkan tempat pembaringan dan selimut di antara orang terkasihnya dan isterinya menuju kepada solatnya kerana menginginkan pahala yang ada di sisiku dan takut terhadap apa hukuman yang ada di sisiku. Jadi maknanya dia sanggup meninggalkan isteri dia ataupun anak dia, orang yang dia kasihi, kepada Allah ataupun Tuhan yang paling dikasihi. Yang keduanya, seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu para pasukan terpukul mundur, lalu dia mengetahui dosa yang harus dipikulnya bila dia melarikan diri daripada medan perang. So kedua-dua ini disebutkan kemudiannya, hal itu dia lakukan kerana menginginkan pahala yang ada di sisiku dan takut terhadap apa hukuman yang ada di sisiku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat, lihatlah hamba-Ku itu. Dia kembali ke medan perang kerana menginginkan pahala yang ada di sisiku dan takut terhadap apa yang ada di sisiku. Hingga akhirnya darahnya pun tertumpah. Ini bermakna ada di sini kita nak tengok kan, qiyamul lail itu digandingkan dengan pahala berjihad di medan perang. Makna kata untuk orang yang mana nak pergi medan perang, maknanya antara persediaannya itu adalah qiyamul lail. Kita tengok Nabi SAW kan dalam perang Badar, dalam banyak peperangan, sebelum daripada perang esok pagi itu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dari sisi yang lain kita melihat hadis ni, Allah Subhanahu Wa Taala menggandingkan kekaguman Allah Subhanahu Wa Taala kepada dua ciri manusia. Yang makna kata kita boleh katakan dua ciri manusia ini menunjukkan kepada ini level yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang melakukan qiyamul lail dan juga orang yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hadis marfu' ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan semua manusia terdahulu dan terkemudian, maka ada petugas penyeru datang, lalu dia menyeru dengan suara yang didengar oleh semua makhluk. Pada hari ini semuanya akan tahu siapakah yang paling layak dan berhak mendapatkan kehormatan dan penghargaan. Kemudian dia kembali dan menyeru, silakan berdiri orang-orang yang dahulu lambung jauhnya dari tempat tidur. Yakni tatajafa junubuhum. Ini dia jauh merenggangkan diri daripada tempat tidurnya. Lalu mereka pun berdiri dan jumlah mereka sangat sedikit. Kemudian dia kembali menyeru, silakan berdiri orang-orang yang dulu senantiasa bertahmid kepada Allah dalam keadaan baik di kala senang ataupun susah. Lalu mereka pun berdiri dan jumlah mereka sedikit. Lalu mereka semua diiringi dan dipandu menuju ke syurga. Kemudian manusia yang lain selain daripada keduanya itu dihisap. Ini bermakna daripada ayat 15 tadi dan ayat yang ke-16 ini adalah antara amalan-amalan yang dilakukan, maka pelakunya itu akan terlepas daripada hisap. Makna kata dia tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kalau dia dihisap pun maka hisaban yasira. Sebab ketika mana manusia di hari akhirat nanti, ketika mana dia dihisap, yang satu persatu amalan itu petanda buruk. Kerana apa? Setiap amalan manusia ni tak akan terlepas daripada kekurangan. Tapi ketika mana hisaban yasira ni macam kita, kalau kita belek buku kan, kita tengok buku, yang ni kita belek muka surat macam tu, laju-laju, baca-baca macam ni tu. Maknanya hisaban yasira ibaratnya macam tu. Dan lebih baik lagi adalah mereka yang tidak dihisap, maknanya masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisap. Dan amalannya apa? Antaranya adalah qiyamul lail. Dan antaranya adalah banyakkan kita bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka yang mana bangun pada waktu malam itu, mereka berdoa yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ini dua sifat yang sangat-sangat penting yang ada bagi orang beriman. Iaitu di antara khauf, yakni antara takut, dan juga tamak. Tamak di sini maknanya dia berharap, mengharapkan. Yang kita sebut dalam perkataan ni raja, bukan raja, raja, iaitu mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan uslub Al-Quran ini dalam bentuk ataupun dalam dua cara. Satu, cara memotivasikan manusia agar dia melakukan perkara tersebut, ataupun dengan cara ancaman. Ini maknanya mengancam untuk meninggalkan perkara-perkara keburukan. Jadi itu uslub Al-Quran. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil uslub targhib wa tarhib. Targhib maknanya raghbah, yakni motivasikan manusia untuk melakukan dengan mendatangkan ayat-ayat berkaitan dengan syurga, berkaitan dengan nikmat yang yang tak pernah dilihat oleh manusia. Jadi banyak perkara kebaikan yang ini dimotivasikan dengan nikmat-nikmat ataupun perkara yang kita boleh nampak pada pandangan mata manusia, tapi di syurga itu lebih jauh, lebih indah. Dan ancaman ini didatangkan dalam bentuk perkara-perkara untuk manusia menjauhkan perkara yang dilarang. Ini didatangkan dari sudut azab Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia jauhkan perkara tersebut daripada dilakukan. So daripada ancaman dan motivasi ni, dia ada dua, para ulama tasawuf dia menyebutkan dua sayap yang perlu beriringan, iaitulah sayap khauf dan raja di dalam amalan. Jadi
rasa takut dan juga rasa harap ini dia perlu seimbang di antara kedua-duanya. Cuma ada keadaan yang mana satu sayap itu lebih tinggi ataupun lebih dominan berbanding sayap yang lain. Ini cerita sayap pula. Jadi maknanya raja dan khauf ini, sayap raja dan khauf ini dia perlu seimbang. Baru boleh terbang. Kan? Maknanya kalau kita tengok apa ni kapal terbang kan, maknanya ada sayap yang seimbang. Tapi ada maknanya ketika mana dia nak pusing kan, maknanya sayap tu sebelah lebih tinggi daripada sebelah yang lain. Kan? Jadi begitulah khauf dan raja. Ya, ini ketika mana kita nak melakukan, contoh kita terdetik nak melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada waktu ini kita tinggikan sayap khauf. Maknanya kita ingat balik tazakkur, kita ingat balik ancaman-ancaman yang kita sebut sebelum ini. Kita ingat balik penyesalan-penyesalan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah As-Sajdah. Itu makna kita tazakkur, dan kita tadabbur sekarang ni maknanya tazakkur yang kita ingat balik apa yang telah kita tadabburkan. Ini maknanya ketika mana kita nak melakukan maksiat, maka kita ingat dari sudut sayap khauf ni lebih tinggi. Adapun ketika mana kita nak melakukan kebaikan, ini kita dah fikir Allah terima ke tak terima, maka pada waktu ni kita tinggikan sayap raja. Yang ini kita berharap kita melaksanakan dengan yang terbaik, dan kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala terima. Sebab itu khauf dan raja ni dia seimbang asalnya, tapi ada ketika ataupun ada situasi salah satu melebihi salah satu yang lain. Tapi tak boleh buang. Sebab apa? Sebab kalau hilang sifat khauf sebagai contoh, maka jadilah seperti mana golongan yang disebut dalam sejarah Islam sebagai murji'ah. Murji'ah. Golongan murji'ah ni apa? Mereka mengatakan bahawa iman manusia ni semua sama. Tak ada beza. Sebab tu amalan ni tak memberi kesan apa-apa. Maknanya iman manusia ni tidak bertambah dan tidak berkurang. Seorang itu kalau dia melaksanakan amalan kebaikan ataupun dia tak melaksanakan amalan kebaikan, maka tak diberi kesan apa-apa pun pada diri dia. Sebab apa? Sebab rasa takut tu hilang. Dalam arti kata yang lain, yang ni ketika mana dia nak melakukan maksiat sebagai contoh, kata tak apalah, Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Penyayang, tapi dalam keadaan itu dia melakukan maksiat. Memang betul Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang. Tetapi yang ni kita yakinkah kita mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sebenarnya kehidupan kita itu akan menyebabkan kita lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni bukan sekadar jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Allah sendiri menjauhkan dengan istidraj. Ini mungkin kita diberikan nikmat-nikmat, tapi nikmat-nikmat itu menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hilang sifat khauf ni, rasa takut kepada ancaman dan juga kepada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau hilang sifat raja, pengharapan, maka akan jadi seperti mana Khawarij. Yakni Khawarij ni mereka mengatakan bahawa orang yang melakukan dosa besar, tak ada pengampunan bagi mereka. Mereka ni kekal dalam neraka. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rahman dan Rahim. Jadi sebab itu kita tengok dalam suratul Fatihah, Allah mengimbangkan di antara keduanya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini bermakna dari sudut raja itu yang lebih kita harapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah bersifat Rahman dan Rahim. Tapi kita juga tidak mengatakan bahawa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala bukan bermakna kita boleh melakukan maksiat sesuka hati, kerana Allah juga Maliki Yaumiddin. Allah juga raja bagi hari kiamat. Pada hari maknanya pembalasan. Makna kata Allah akan membalas segala setiap perbuatan. Maka antara khauf dan raja ini maka dia seimbang. Cuma kalau dalam perbincangan khauf dan raja ini, maka selalu
didahulukan ataupun dilebihkan rajak. Sebab apa? Sebab kita nak beramal soleh dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita perlukan rajak. Hatta ketika mana menghampiri kepada kematian kita pun, para ulama menyebutkan bahawa yang ni kita lebihkan rajak. Sebab apa? Sebab ini ketika mana kita nak hampir pada kematian, mana mungkin kita akan rasa takut. Tapi pada waktu ni kita lebihkan rajak, ini maknanya kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, terimalah amalan kita. Jadi sebab itu kalau perbincangan khauf dan rajak ini, kalau kita tengok dalam Riyadhus Salihin sebagai contoh, ada disebutkan dalam hadis menyebutkan tentang Riyadhus Salihin. Ini disebutkan andainya seorang mukmin itu mengetahui bagaimana siksaan Allah yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka justru dia tidak akan cuba untuk menjauhi daripada syurga dengan melakukan maksiat. Tapi andai kata seorang kafir itu mengetahui betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentu tidak ada seorang pun yang berputus asa untuk masuk ke dalam syurganya. Ini bermaknanya seimbang di antara rasa takut dan juga rasa harap. Baik. Jadi disebutkan dalam perbincangan ulama tasawuf dalam bab akhlak biasanya, ini tentang raja. Bila disebutkan raja ni maknanya khauf dan raja lah, kerana duanya adalah sifat yang seimbang. Maka ar-raja itu, yakni kita nak berharap pada Allah dan kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia bukan satu perasaan yang tiba-tiba hadir. Dia perasaan ataupun sifat yang kita pupuk dalam diri kita. Sebab itu dia ada rukun. Makna rukun ni, ada perkara ni maka adalah raja. Macam solat kan. Bila kita laksanakan rukun solat, 13 rukun solat tu, maka sempurnalah solat dari sudut zahirnya. Begitulah raja. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, mereka yang benar-benar harap pada Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia menggabungkan 3 perkara. Yang pertama iman, yang kedua hijrah, dan yang ketiga mujahadah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut innal ladzina amanu, ini orang-orang yang beriman, wallazina hajaru, mereka yang melakukan hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka ini bermujahadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah yang benar-benar yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata wallahu ghafurur rahim, maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun dan lagi Maha Mengasihani. Baik. Kalau kita nak faham rukun rajak ni, kita tengok pada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun biasa dengar hadis ni. Cerita tentang pemuda yang mana dia bunuh 99 orang. Jadi pemuda ni, dia pergi bertemu dengan Abid, seorang ahli ibadat. Dia tanya kepada orang itu, adakah bagi aku ni taubat? Yang ni dia dah bunuh 99 orang ni. Maka Abid tu kata tak ada. Maka dia bunuh Abid tu. Jadilah 100 orang. Kemudian dia pergi pula bertemu dengan seorang alim. Orang yang ulama lah. Alim, maka dia tanyakan soalan yang sama. Adakah bagi dia taubat? Maka orang alim ni kata, ya, bagi engkau taubat. Maknanya bagi dia taubat itu, dia inginkan untuk bertaubat itu, makna kata itu adalah iman. Yang ni dia percaya, dia yakin bahawa apa yang dilakukan itu akan Allah balaskan. Itu adalah iman. Maka apa kata orang alim ni kata, yang ni untuk membuktikan, yang ni ataupun untuk kamu berada terus pada jalan ni, maknanya kamu tak kembali membunuh dan sebagainya, buat maksiat, maka kamu kena berhijrah. Yang ni keluar daripada tempat kamu, pergi berhijrah ke satu tempat yang mana tempat tu adalah tempat orang-orang soleh. Sebab apa? Sebab suasana juga memberikan peranan untuk kita beristiqamah dalam keimanan. Suasana keadaan. Sebab manusia ini bukan hanya makhluk individual, dia adalah makhluk sosial. Maka hijrah. Maka dia pun kata okey, tak apa, dia pun hijrah. Maknanya untuk dia melakukan perjalanan hijrah ni,
maka sudah tentu memerlukan kepada mujahadah. Jadi dalam keadaan iman, hijrah dan mujahadah ni, maka pada waktulah terbentuk pengharapan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ampunkan dosa-dosa dia. Kan? Dan apa yang berlaku dalam hadis disebutkan, jadi dalam on the way, dalam perjalanan tu dia meninggal dunia. Jadi ketika mana dia meninggal dunia, datang malaikat rahmat dan azab. Jadi nak bawa dia ke syurga ataupun nak bawa dia ke neraka. Maka disebutkan bila ditanya balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ukur dia punya jarak. Dia dekat dengan kampung yang baik ataupun dia masih lagi dekat dengan tempat tinggal asal dia. Kalau dia dekat dengan kampung yang ramai orang baik tu, maka ampunkan dia, maka dia termasuk dalam orang yang diberikan keampunan dan mendapat rahmat Allah. Dan kalau dia dekat dengan rumah dia yang lama, maka dia termasuk daripada orang yang dimurkai. Bila diukur-ukur, tengok dia dekat dengan kampung dia yang ataupun kampung yang baru, ataupun tempat yang baru. Tapi kalau kita fikir balik, siapakah yang menyebabkan orang itu ataupun yang menentukan orang itu mati di mana, mati bila, dalam keadaan apa? Tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika yarjuna rahmatullah. Orang itu mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala atas apa tadi? Kerana raja tadi. Kerana dia mengharapkan Allah ampunkan dia dengan melalui iman, hijrah dan juga mujahadah. Ini bermakna ketika mana kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan hanya sebutan, bukan kita ya Allah, yang ni kita mengharapkan Allah terima, yang ni bukan sekadar sebutan, bukan semata-mata doa. Tapi dia mesti lahir daripada iman, hijrah. Makna hijrah di sini maka kita ubah. Kalau daripada perkara yang biasa kita lakukan maksiat, maka kita hijrah kepada perkara kebaikan. Perkara-perkara yang boleh menjauhkan kita. Kalau macam orang ni tadi, maknanya dia berhijrah itu, dia nak jauhkan diri dia daripada kampung yang maksiat kepada kampung yang ramai orang-orang ahli ibadat ataupun orang-orang yang soleh. Maka begitulah juga hijrah yang berlaku pada diri kita. Maknanya kita nak hijrah diri kita, meninggalkan keburukan-keburukan yang biasa kita buat, dan sudah tentu nak meninggalkan itu memerlukan mujahadah. Sebab itu kita ada satu lagi hidayah yang selalu saya sebutkan, hidayatus sabat. Hidayatus sabat ini iaitu hidayah untuk istiqamah. Ini bukan satu benda yang mudah. Ini bukan sekadar kita berada di atas jalan yang lurus tapi kita meninggalkan keburukan. Sebab ada orang yang diberikan taufik, maknanya dia diberikan untuk melakukan amal-amal soleh, perkara kebaikan, tapi dia sukar untuk meninggalkan perkara-perkara keburukan. Tapi hidayatus sabat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada pemuda Al-Kahfi, wazidnahum huda, Allah tambahkan huda itu adalah hidayatus sabat, iaitu mereka bukan sekadar melakukan kebaikan tapi mereka furqan, mereka memisahkan diri mereka daripada perkara-perkara yang buruk. Jadi nak melakukan perkara kebaikan, ini perlu adanya raja, dan raja itu rukunnya adalah iman, hijrah dan juga mujahadah. Jadi kita nak berharap Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita, maka kita perlu melakukan rukun ini supaya mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian asbab raja, makna kata jadi iman dan juga rukun tadi, iman, hijrah dan juga mujahadah. So bagaimana nak meningkatkan iman? Apa benda yang nak jadikan kita ini supaya kita nak hijrah? Dalam bentuk apa, perkara apa yang kita nak mujahadah? Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, iaitu asbab ataupun perkara untuk kita menyempurnakan rukun raja tadi, iaitulah dengan Al-Quran, solat dan juga infak. So kita tengok ayat yang tadi, ayat 15 yang tadi, ada cerita tentang apa? Tentang tatajafa junubuhum, ini tentang solat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, tentang infak. Ini dua amalan ni seolah-olah
nak sebut pada kita kan, tak sempurna kalau kita tidak melakukan kedua-duanya. Ini orang yang bersolat, maka dia akan melaksanakan juga infak. Orang yang berinfak takkan sempurna kalau dia tidak melakukan solat. Walaupun mungkin hak dia orang kaya, duit banyak. Kerana solat itu adalah tiang. Dan infak nanti kita akan sebut kenapa infak ni satu benda yang penting. Kerana dia adalah satu, kita katakan, terowong kepada kebaikan dan amalan yang mudah untuk kita mendapatkan pahala. Jadi solat dan infak ni selalu dikaitkan. Dan macam mana kita nak mendapat keyakinan bahawa solat dan infak ni satu benda yang akan memberikan kepada kita kebaikan? Tak lain dan tak bukan kita mula dengan kefahaman, iaitu kita mempelajari ayat Al-Quran. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Fatir, Allah kata, innal ladzina yatluna kitaballah. Orang yang membaca, yatlun, tilawah ni, bila kita sebutkan tilawah, dia berbeza dengan qiraah. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada Nabi SAW pada awal Nabi SAW menjadi Rasul kan, Iqra, baca. Tapi ketika mana Nabi dah menjadi Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala sebut utlu ma uhi ilaika min rabbik. Ya, ini bacalah, utlu. Kenapa? Apa bezanya? Iqra ini maknanya kita membaca bacaan, baca. Tapi tilawah ini sekurang-kurangnya, yakni dia mesti baca, faham dan juga amal. So innal ladzina yatluna kitaballah, yakni mereka yang baca dan faham, dan amalnya apa? Amalnya adalah aqamus salah wa anfiqu mimma razaqna. Ini maknanya amalan mereka itu adalah daripada kefahaman. Solat mereka itu adalah kefahaman mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini faham kenapa kena solat, bukan sekadar solat. Dan faham yang lebih baik juga adalah faham apa yang dibacakan dalam solat. Dan itulah yang kita usahakan dengan kita tadabbur surah-surah yang lazim kita baca kan. Surah Yasin, surah As-Sajdah dan sebagainya. Kenapa nak tambahkan kefahaman tu? Karena Allah kata utlu ma uhiya ilaika min rabbik wa aqimis salah. Baru Allah Subhanahu Wa Taala sebut dan dirikanlah solat. Makna kata baca, faham dulu. Dan itu yang perkara yang kita buat insya-Allah. Wa aqamus salah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang mana mereka ini mengharapkan jenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Jadi kalau kita tengok amal soleh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah As-Saff, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan amal soleh ni, maknanya kalau kita tengok dalam sudut bisnes kan, mungkin ada orang bisnes dalam ni kan. Ini modal amal soleh tu Allah yang bagi. Modal Allah bagi. Kemampuan juga Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Profit, keuntungan pun Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi. Dan semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang manusia perlu lakukan adalah amal soleh tadi. Ini Al-Quran, salat dan juga infak. Kerana semua telah disediakan. Sebab itu Allah kata perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Makna kata ada ke bisnes kita yang tak pernah rugi? Ini paling-paling kurang kalau tak rugi pun balik modal. Mungkin pada startup bila nak bina bisnes. Tapi nak sebutkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah ada kerugian dan sentiasa untung. Syaratnya apa? Syaratnya adalah amal soleh, Al-Quran, solat dan juga infak. Dan apa pentingnya pengharapan rajak ini? Ini diperlukan bagi kita yang mana yang mungkin kita terkesan ataupun kita sendiri mungkin banyak lebihkan perkara dunia ni daripada perkara agama. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang ini katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku. Yang ini kita lah yang telah melampaui batas. Ini kita ni memang tak terlepas daripada dosa dan juga maksiat. Tapi Allah kata la taqnatu. Yang ni kita jangan putus asa. Maknanya kita sentiasa adakan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa yang sama dan kita juga adanya khauf kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kemurkaannya. Maka orang-orang inilah yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Pengampun dan akan mengampunkan semuanya. Dalam hadis kudusi Nabi SAW sebut, Allah SWT menyebutkan, alima abdi anna lahu rabban yaghfiruz dzunub wa ya'khuduz dzunub. Ya, ini nak sebutkan kadang-kadang kita melakukan maksiat, kita bertaubat, kita tergelincir lagi kemudiannya, jadi kita bertaubat lagi, kadang-kadang kita tergelincir lagi. Tapi bermakna kalau kita bertaubat itu kita berusaha untuk sebenar-benarnya taubat kan, kita ada rukun-rukun taubat dan sebagainya kan. Jadi maknanya kita usaha walaupun kita sering kali tergelincir, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut, hamba aku ni dia mengetahui bahawa dia mempunyai Rabb yang selalu untuk mengampunkan. Maka dia akan usaha untuk bertaubat dan berharap. Dalam masa yang sama tanam sifat khauf. Tanam sifat takut untuk mengulangi perkara-perkara kemaksiatan. Baik. Itu khauf dan juga roja. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kita tengok dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu Wa Taala menggandingkan. Tadi ayat tadi pun kita sebutkan tentang gabungan antara solat dan juga zakat. Kalau ayat 15 ceritakan kepada kita berkaitan dengan sifat ataupun ibadah yang berkaitan dengan anggota badan, lisan dan hati. Tapi ayat 16 menyebutkan tentang dua jenis ibadat, iaitu gabungan daripada ibadah dari sudut anggota badan dan juga ibadah pada harta kita. Ini bermakna setiap manusia ini akan dikurniakan dua benda. Ini anggota badan kita yang mampu untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga harta. Tak kira dia orang miskin, dia orang kaya. Ya, ini harta ini tak semestinya wang ringgit. Harta anak-anak menjadi harta. Kita punya tenaga, kemampuan juga menjadi harta. Jadi sebab itu infak ini bukan semata-mata harta. Tetapi yunfiqun dalam surah Al-Baqarah, razaqnahum, rezeki yang disebutkan rezeki itu adalah ata, iaitu pemberian. Ini setiap daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberian nikmat harta, nikmat tenaga, ilmu, kepakaran dan sebagainya, maka dia menggunakan perkara tersebut pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, seperti mana surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada apa yang kami rezekikan, maka mereka berinfak. Ada ketika Allah Subhanahu Wa Taala sebut, macam dalam ayat tadi, ayat ini, Allah Subhanahu wa anfiqu mimma razaqnahum, dan mereka berinfak dengan rezeki yang kami kurniakan. Kalau tuan-tuan dan puan perasan, ada beza di antara cara ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa anfiqu mimma razaqnahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ini ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Makna kata dalam ayat surah As-Sajdah ini Allah kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini Allah dahulukan rezeki kami yang kami berikan, mereka berinfak. Kenapa? Kerana wa mimma razaqnahum, yang ini didahulukan. Yang ini bukan sekadar mereka berinfak, tapi sebelum daripada infak itu, permulaan infak itu, mereka telah meyakini bahawa rezeki itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah kata wa mimma razaqnahum? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mana kami yang disebutkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang merezekikan kepada mereka. Ini makna kata dia berinfak itu atas keyakinan
bahawa rezeki itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini nak merasai rezeki dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disebut dalam hadis al-malu malullah. Mal ataupun harta itu adalah harta Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan satu benda yang mudah. Sebab apa? Sebab bila kita sebut yunfiqun dengan selalu disebutkan fi'il mudhari' maknanya satu benda yang berlaku berterusan. Dan bila kita sebutkan yunfiqun ini dia berasal daripada perkataan anfaqa. Anfaqa ni yang ni orang yang memberikan infak. Anfaqa dengan adanya alif ataupun hamzah di depan dia tu dia menunjukkan lil izalah. Maknanya satu benda yang hilang, yang habis daripada kita. Yang ni satu benda yang harta yang mana habis daripada kita, yang kita nak dapatkan itu pun satu dengan jalan yang sukar. Kemudian kita nak pula berikan kepada orang lain, bukan satu satu yang mudah. Itu keyakinan first kali orang yang nak berinfak ni, maka dia kena ada keyakinan bahawa rezeki itu milik Allah. Allah yang akan bagi rezeki. Lagi banyak kita infak, lagi banyak Allah Subhanahu Wa Taala akan beri. Dan infak, nafaqah, perkataan infak itu, nafaqah itu asalnya daripada perkataan nafaq, iaitu maknanya terowong. Saya tak pasti saya sebutkan di sini ataupun saya sebut dalam surah Yasin kot. Ini infak ini adalah terowong di antara dua masa, iaitu antara kehidupan dan juga alam kematian. Ini bila kita naik bas ataupun kalau kita naik naik kereta kan. Kalau kita lalu nak ke sebelah utara ataupun daripada utara nak mai ke selatan kan. Kita lalu terowong menora kan. Kalau kita nak balik ke sebelah timur daripada KL, kita lalu di Genting Sempah. Ini terowong. So terowong tu dia akan menghubungkan dua jalan ataupun dua tempat yang mana yang kita masuk tu berlainan dengan tempat yang kita keluar. Tak ada orang masuk terowong dia sampai tempat yang sama, tak ada. Kerana dia dua lubang yang mana menghubungkan di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi nafaqah, infak ini merupakan terowong yang menghubungkan kehidupan manusia dengan alam kematian. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Munafiqun, nafaqah kan. Munafik ni pun dua terowong juga. Makna kata dalam hati dia tu ada dua terowong. Makna kata dia mempamerkan yang baik dan dalam hati dia tu ada keburukan. Yang ini musuh pada Islam. Sebab tu dia panggil munafik. Jadi nafaqah ni asal daripada perkataan nafaqah itu makna dua terowong. Itu maknanya ketika mana seorang itu hampir kepada kematian, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dengan rezeki yang kami kurniakan, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum daripada datangnya kematian kamu, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin, dan mereka akan mengatakan apa? Wahai Tuhanku, kalaulah engkau lambatkan sikit kami ni mati, maka kami akan buat apa? Solat? Tak. Kami akan buat apa? Fa'as-saddaqa. Kami akan bersedekah dan kami menjadi orang-orang yang soleh. Jadi nak sebutkan infak ni, terowong yang kita katakan paling hampir ataupun antara kehidupan dan alam kematian. Ini saat kita nak hampir kepada kematian pun perkara yang kita teringatkan adalah nak infak. Maka sebab itu kita ada peluang, ada masa, ada rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka kita berinfak ketika mana kita hidup. Dan infak ni, tadi kita sebut kenapa digandingkan dengan solat. Solat ni adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Infak ni adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Solat ini menjadi hubungan yang menyebabkan kita kekal rasa kehambaan ataupun rasa keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Dan infak pula kekalnya adalah dari sudut pahalanya itu berterusan. Selagi mana perkara yang kita infak ataupun apa yang kita infak itu digunakan dan disebarkan kepada
kepada orang lain. Jadi sebab itu, kalau tuan-tuan perempuan nak memberikan infak, yang ini kita ada disebut sebagai sedekah jariah. Infak kepada sedekah yang menyebabkan pahala kita itu berterusan. Boleh kita nak bersedekah pada tempat mana-mana kerana Allah Subhanahu Wa Taala kira pahala. Tapi kita nakkan pahala itu berterusan. Yang ini daripada kita hidup dan sampai kepada alam kematian pun pahala itu berterusan. Yang ini kita ada wakaf. Hatta kalau tuan-tuan dan perempuan infak untuk contoh dalam majlis-majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan ketika mana kita mendapat kefahaman, orang melakukan ataupun melaksanakan apa yang dia faham, maka berterusan pahala tersebut. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan, sebagai balasan amal soleh yang mereka telah kerjakan. Jadi ayat ini nak sebutkan hasil daripada ayat 15 dan 16, amal soleh yang dilakukan oleh manusia itu, tidak ada siapa yang mengetahui nikmat-nikmat yang indah yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang syurga, gambaran syurga, yang ini ada air terjun, duduk di bawah pohon yang rindang, ada buah-buahan makan, nak apa minta. Tetapi dalam hadis Nabi SAW sebut, baik sebelum tu, nanti kita tengok tafsiran umum ayat ini. Selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ayat 15 dan 16, Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan kepada kita balasan dan penghargaan. Ini beza antara perkara kebaikan dan juga maksiat ni. Perkara kebaikan ini bukan sekadar balasan, jazaa'an bima kanu ya'malun, tapi dia juga menunjukkan kepada penghargaan. Sebab apa? Sebab tak ternilai kalau kita nak katakan balasan itu dengan apa yang kita buat. Contoh, yang ni kita nak menghargai seseorang itu, yang ni kita bagi satu benda yang value yang mungkin tak sama dengan apa yang dia buat. Value yang kita bagi tu mungkin lebih rendah berbanding contoh kalau kita nak menghargai ibu bapa kita. Jadi apa yang dia buat itu mungkin lebih banyak, bukan mungkin, memang lebih berharga daripada pemberian kita. Tapi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri itu lebih berharga berbanding amal yang kita buat. Itulah yang disebutkan sebagai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Makna kata Allah Subhanahu Wa Taala bukan memberikan hanya balasan pada kita, tapi memberikan penghargaan. Ini penghargaan tu yang dipersiapkan untuk orang-orang mukmin yang telah dijelaskan sifat dan kriterianya tersebut. Tidak ada sesuatu pun yang tahu termasuk malaikat dan para rasul tentang besarnya pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala simpan, sembunyikan dan persiapkan untuk mereka di syurga, berupa kenikmatan abadi dan kesenangan yang belum pernah ada satu orang pun yang mengetahuinya. Hal itu sebagai balasan penghargaan atas amal-amal soleh yang mereka simpan, sembunyikan, tidak mereka pamerkan kepada orang lain, dan jauhi daripada sikap riak. Allah Subhanahu Wa Taala pun menyembunyikan dan merahsiakan pahala mereka. Baik. Satu perkara yang kita nak sebutkan, apa makna fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Yang ni Allah kata fala ta'lamu nafsun. Yang ni tidak ada seorang pun tahu. Adakah Nabi tak tahu? Nabi mengetahui tentang syurga, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beritakan dalam Al-Quran ataupun apa yang Allah wahyukan. Nak kata nikmat dalam syurga itu lebih banyak ataupun lebih indah lagi daripada gambaran manusia itu, maka Allah kata tidak ada siapa pun pernah tengok. Maka dalam hadis disebutkan, yaqulullahu ta'ala a'adadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar
zukhran bal ma utli'tum alaihi thumma qara'a fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kursi, aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang belum pernah ada mata melihat. Maknanya tak ada siapa pun pernah tengok. Belum ada telinga yang pernah mendengar dan tidak pernah terlintas dalam benak dan fikiran manusia. Jadi kenapa dalam Al-Quran kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan syurga, sungai yang mengalir dan sebagainya. Jadi nak sebutkan kepada kita untuk motivasikan kita tentang kebaikan ataupun nak buat sesuatu, maka Allah motivasikan benda yang kita pernah nampak dan benda itu indah. Cuma nak ceritanya, hadis ini nak sebutkan kalau kamu bayangkan keindahan syurga, sungai mengalir dan sebagainya itu, syurga itu lebih indah daripada perkara tersebut. Yang ini nak sebutkan tak tergambar keindahannya itu. Abu Hurairah berkata, lupakan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala beritahukan kepadamu tentang nikmat-nikmat syurga. Nak sebutkan tentang, dalam Quran kan sebut tentang syurga kan. Abu Hurairah kata, lupakan kerana apa yang tidak dia beritahukan kepada kalian jauh lebih agung. Maknanya bukan yang suruh lupakan tu, maknanya tak terbayang nikmat syurga itu lebih agung daripada apa yang kita sebutkan ataupun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Baik. Wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Yang benda yang menjadi penyejuk mata. Jadi nak sebutkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut qurrata ainin dengan dua cara tulisan. Qurratu ainin dan qurrati ainin. Ini dalam ta yang disebut ta tertutup, ta marbutah dan ta yang terbuka. Ta yang tertutup, contoh ayatnya, ayat yang kita baca ni, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ainin a'yun. Dan ayat dalam surah Al-Furqan yang kita selalu baca doa tu, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Dan ayat tentang qurratu a'inin ni dengan ta yang terbuka ni adalah ayat cerita tentang Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ketika mana dia diletakkan dalam tabut, dalam bekas, dan dia dialihkan ke dalam atas sungai Nil sampai ke istana Firaun, dan Asyah ambil Nabi Musa dan dia kata kepada Firaun, kita ambil bayi ini sebagai anak angkat. Mudah-mudahan dia jadi penyejuk mata kepada aku dan kepada engkau. Yang pertama kalau kita tengok Asyah dia tak kata, Allah tak sebut kata Asyah kata qurratu ainin lana, tak. Tapi dia kata qurratu ainin li walaka. Kenapa? Kerana dia boleh jadi penyejuk mata bagi aku dan tidak bagi engkau. Soalan dia macam tu. Dan disebutkan dengan ta yang terbuka kerana apa? Kerana di akhir surah Al-Qasas ataupun pertengahan surah Al-Qasas, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa Nabi Musa ini akan balik ke Mesir dan juga berdakwah kepada Firaun. Maka itulah yang menjadi penyejuk mata kepada isteri Firaun. Makna kata Asyah ini, qurrata ainin ini menunjukkan seolah dia nampak ataupun tergambar, yakni dia lihat sendiri bahawa Nabi Musa itu menjadi qurrata ain, penyejuk mata dia. Seolah seperti mana ta yang terbuka tu, yakni ta yang nampak, kata Nabi Musa menjadi penyejuk mata dia. Sebab itu digunakan dengan ta yang terbuka. Adapun ta yang tertutup, yakni kadang-kadang kita berdoa kan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Kadang-kadang maknanya nikmat menjadi penyejuk mata tu kadang-kadang kita tak dapat lihat secara depan. Ini anak menjadi penyejuk mata kan. Berapa ramai anak yang mana selepas daripada kematian ibu bapa dia berubah kan. Maknanya anak ketika mana ibu bapa dia ada, maka dia tak jadi penyejuk mata. Tapi selepas pada kematian maka disebut qurrata a'yun. Maknanya tak tentu, tak confirm. So dalam ayat 17 ni, ketika mana Allah kata fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun,
Ini menunjukkan tentang tidak ada siapa pun ataupun seolah mana tertutupnya rahsianya syurga itu seperti menyata yang ditulis dengan tertutup kerana tidak pernah ada siapa pun tengok dan tak pernah siapa pun terlihat dan tergambarkan. So dalam Quran banyak ada tulisan Al-Quran, penulisan Al-Quran yang ada perbezaan yang dia ada memberi kesan kepada makna. Antaranya perkataan qurrata ainin. Jadi habis. Jadi mudah-mudahan jadi apa yang kita bincangkan hari ini tentang sifat-sifat orang beriman, saya doakan kepada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan kita diberikan kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ataupun untuk melakukan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, dan kita mudah-mudahan kita mendapat janji yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita, iaitu nikmat syurga yang tidak tergambarkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada persoalan? Saya tengok dalam ni. Ada soalan? Tak ada. Baik. Dalam ruang ni pun tak ada. Baik. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang tu pada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.